yang diajar oleh Al-Quran Al-Karim berselisih faham berselengkah, hendaklah menasihati di antara satu sama lain. Kerana bercerai ini dinyatakan oleh Nabi SAW, abghadul halal ila Allah at-talaq. Perkara yang paling dimurka oleh Allah yang halal ialah talak, menceraikan isteri. Walaupun halal, ia sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Maka dia suruh berdamai secara langsung ataupun secara hakam. Hakamun min ahlihi wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Iaitulah wakil daripada keluarga lelaki dan wakil daripada keluarga perempuan untuk berdamai di antara suami dan isteri. Ataupun berdamai dilakukan oleh qadhi, hakim yang mengendalikan untuk mendamaikan suami dan isteri atau sesiapa sahaja. Setelah tidak ada cara yang lain, maka Islam menyatakan penyelesaiannya ialah talak. Dan talak itu ada dua jenis talak, iaitu talak raj'i, talak satu dan talak dua yang kita baca minggu lepas. Dan di antaranya ialah khalaq, iaitu tebuh talak. Perempuan menebus dirinya supaya diceraikan oleh suaminya. Kebanyakan para ulama mengatakan bahawa tebus talak ini jatuh satu talak. Itu mengikut jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Tetapi mengikut ulama mazhab Hanafi dari Asia Tengah, Khurasan, menyatakan bahawa ialah talak bain, 3 talak juga. Kerana mereka menghubungkan ayat ini dengan ayat yang kita baca pada ayat yang baca malam ini dengan ayat yang dahulu. Dengan fa in talaqha. Maka perkataan maka ini sambung dengan ayat yang dahulu kata mereka. Tetapi di sisi mazhab Syafi'i kita bersama dengan pendapat ulama-ulama yang lain jatuh satu talak dalam perkara khalaq. Setelah berlaku 2 kali talak, maka berlaku talak yang ketiga. Maka dalam ayat yang kita baca ini Allah Ta'ala menerangkan talak yang ketiga, yang dikenali dengan talak bain. Talak habis, talak yang ketiga. Talak bain ini pun berlaku kekhilafan di kalangan ulama. Di zaman Nabi SAW, bila seorang itu melafaz, yang dikenali dengan talak bain, talak sebanyak 3 kali talak. Talak yang pertama, talak yang kedua, satu talak yang ketiga. Bagaimana dengan orang menceraikan isterinya dengan 3 talak sekaligus? 3 talak sekaligus. Sekaligus pakai 3 selalu. Buat pada nak marah, 1000 talak. Ada juga jenis lagu tu, jenis tak erti bahasa. Talak nyebahang sampai 1000 talak. Maka jatuh 3 lah, tak sampai 1000, sekat 3 je. Maka dalam perkara ini, di zaman awal Islam, satu lafaz dengan 3 jatuh satu. Di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, berdasarkan kepada siasah syariah, Sayyidina Umar melihat orang sudah mempermudah-mudah ke dalam masalah talak ini. Itu zaman Sayyidina Umar. Zaman selepas Sayyidina Umar lagi mudah-mudah lah. Maka Sayyidina Umar telah menghukum orang yang berlafaz dengan 3 jatuh 3. Sayyidina Umar menegaskan, dan Nabi menguatkan dalam satu hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu hendaklah berpegang dengan sunnah aku, ajaran aku, dan sunnah ajaran khulafa' rasyidin selepas daripada aku. Sayyidina Umar adalah khulafa' rasyidin, salah seorang khulafa' rasyidin yang disebut oleh Nabi SAW, la yajtama'u syaitan bi Umar. Syaitan tak berhimpun dengan Umar. Nabi kata dalam hadis, syaitan tak berhimpun dengan Umar. Syaitan takut Sayyidina Umar. Kita ni syaitan suka. Lain. Sayyidina Umar itu kehebatan dia. Dan bergelaran Al-Faruq yang membezakan antara hak dan batil. Dan banyak ayat-ayat Quran diturunkan
kerana teguran dan kritik yang dibuat oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu menghukumkan lafaz 3 adalah talak baik. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka jika sekiranya ia suami mentalakkannya, menceraikannya, yakni mencerai kali yang ketiga, setelah kali yang kedua, talak yang ketiga, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal baginya selepas itu, hatta tankiha zawjan ghairah, sehingga perempuan itu berkahwin dengan suami yang lain. Diharamkan kepadanya rajam, diharam kepadanya menikah semula, kecuali dalam perkara talak raj'i. Talak raj'i bila habis idahnya boleh menikah semula. Adapun talak bain tak boleh dia menikah semula, malaikat perempuan itu berkahwin dulu dengan orang lain. Dan mengikut pendapat yang kuat, berkahwin dengan jima', dengan bersetubuh, bukan berkahwin saja. Walaupun di sana ada hadis yang ada riwayat, bukan hadis, riwayat Sa'id bin Musayyab yang mengatakan cukup dengan akad saja. Ini riwayat dhaif kerana disebut oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta taduqa usailatahu wa yazuqa usailataha, sehingga perempuan itu merasai nikmat persetubuhan dengan suaminya, dan suaminya merasai nikmat persetubuhan dengan isterinya. Dengan makna akad nikah saja, lepas tu cerai tak boleh. Mesti nikah yang berlaku persetubuhan dia antara suami dan isteri. Persetubuhan yang sebenarnya kita Rasulullah memanggil atisul musta'ar, kambing jantan yang dipinjam. Ada orang yang sanggup jadi kambing jantan yang dipinjam untuk menghalalkan. Maka Nabi SAW bersabda, la'anallahul muhallila wal muhallala lah. Allah Ta'ala melaknat orang yang muhallil, yang melakukan perkahwinan untuk menghalalkan kepada bekas suaminya. Wal muhallalulah, dan lelaki yang suruh orang berkahwin dengan janda dia, kerana dia nak kahwin pula, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ini disebut dalam hadis yang sahih. Bila ada hadis ni macam mana nak buat? Maka Syafi'i dan Hanafi mengatakan, kalau berlaku demikian, seseorang itu dia buat syarat. Dia buat syarat. Ini tak ada upah apa, dia buat syarat dia. Dia pakat sama-sama dia, mau nikah dengan janda aku, lepas tu mencerai pula. Dia buat syarat. Buat syarat belum pada nikah pada akad. Ataupun dia usul sebut dengan akad tu. Masa akad tu, Tok Imam kata aku kahwinlah mu dengan Sianu bin Sianu, lepas tu mu cerailah pula. Tok Imam faham gitu dak. Atau Umar dia pun jawab begitu pula. Di mana syarat ini tidak sah. Syarat ini tidak sah. Kalau sama ada disyaratkan dulu ataupun sebagainya, di sisi Syafi'i dan Hanafi mengatakan syarat itu haram, tetapi nikah itu sah. Nikah itu sah. Sah nikahnya. Tetapi perbuatan itu adalah haram dan berdosa. Apa lagi kalau ambil upah? Ambil upah kau berdosa lagi. Bahan upah pula dah. Maka lagi berdosa. Tapi perkahwinannya halal. Dan di sana ada ulama yang mengatakan makruh. Makruh dia tahu macam rokok je. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi ingat, Imam Malik mengatakan perkahwinannya tidak sah. Imam Malik ialah imam yang tegas dalam perkara ini. Oleh kerana Nabi telah melaknatkan orang yang melakukan kerja ini, kata Imam Malik, maka perkahwinannya tidak sah, kata Imam Malik. Maka jangan buat main-main dalam perkara ini. Walaupun mazhab Syafi'i mengatakan sah, Hanafi dan ulama-ulama Hambali mengatakan sah, tetapi Imam Malik mengatakan tidak sah.
di sini terdapat masalah khilafiyah, maka kita jangan buat main-main dalam perkara ini. Oleh kerana itu, jangan mudah-mudah bercerah lah. Jangan mudah-mudah bercerah, kena fikir panjang. Kecuali setelah tidak ada penyelesaian. Barulah bercerah. Kalau berlaku demikian, di sisi Imam Syafi'i kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Beristighfar, dan perkahwinan itu sah mengikut hukum syaraknya. Yang ini berkahwin. Oleh kerana syarak itu, syarak yang tidak sah, maka orang yang ambil upah tu boleh pitis saja, boleh tak bercerai. Lepas tu nikah, dia berkata ke puan tu, kita pakai teruh lalu lah, asal cerai lah. Jawabnya habis pitis saja. Tak ada apa-apa lah. Dan memang halal baginya, tidak menjadi masalah. Inilah maka orang yang ambil upah tu boleh pitis saja, boleh tak bercerai. Lepas tu nikah, dia berkata ke puan tu, kita pakai teruh lalu lah, asal cerai lah. Jawabnya habis pitis saja. Tak ada apa-apa lah. Dan memang halal baginya, tidak menjadi masalah. Inilah bakal orang Melayu letak nama Cina buta. Dia cari Cina hak buta. Itu satu istilah yang sangat jahat. Yang sebut Cina pula pada orang Cina masuk Islam dulu pada Melayu. Jangan kita ingat main Cina-Cina dalam sejarah kedatangan Islam. Orang Cina masuk Islam di zaman Nabi SAW. Kita orang Melayu ni Islam, kemudian pada orang Cina. Dari segi sejarahnya. Kita jangan, cuma kita Melayu duk main masuk Melayu. Bila orang masuk Islam, masuk Melayu. Itu kerana jahil, kerana bebar kita dalam masalah ni. Bukan dalam masalah nikah kambing jantan ni pun. Yang sebetulnya, sebagaimana yang Nabi sebut, atisul musta'ar. Kambing jantan yang dipinjam. Oleh kerana itu, kita ubah nama Cina buta ni kepada nama nikah kambing jantan. Beri nama begitu senang. Nikah kambing kata. Kambing jantan yang dipinjam. Fa'in tallaqaha. Dan di sana ialah perkara khilafiyah di kalangan ulama. Jadi di kalangan ahli sunnah ada masalah Cina buta. Di kalangan syiah ada nikah muta'ah. Adapun nikah muta'ah, itu nyata haram. Apa makna nikah muta'ah? Nikah muta'ah ialah orang yang bernikah dengan syarat tempoh masa sekian-sekian lama, lepas tu dia cerai bini dia. Nikah ni diharamkan. Diharamkan oleh Nabi SAW selepas peperangan Khaybar. Oleh kerana orang-orang Syiah tidak menerima hadis Abu Hurairah. Kerana Abu Hurairah tidak menyokong kuat Sayyidina Ali. Dia tolak hadis Abu Hurairah, maka dia menghalalkan nikah mut'ah. Itu tak betul. Ini salah. Pandangan yang salah dalam mazhab Syiah yang tak boleh kita. Itu di antara kesalahan mazhab Syiah. Dan kita kena sedar bahawa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan ulama-ulama hadis ialah untuk menyelesaikan masalah pertelengkahan yang berlaku di kalangan umat Islam selepas peperangan di antara Ali dan Muawiyah. Di kalangan yang kuat menyokong Ali tak terima hadis daripada pihak Muawiyah. Pihak Muawiyah tak terima hadis pihak Ali. Ada hadis reka-reka pula. Maka Imam Bukhari, Muslim dan ulama-ulama hadis yang lain menapis mula hadis-hadis ini. Di antaranya hadis diambil semua daripada semua pihak. Setelah ditapis, orang yang meriwayatkan hadis itu ialah orang yang adil, yang warak, yang kuat Islamnya, walaupun dia melakukan kesilapan dalam sikap politik berhubung dengan pertelengkahan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Jadi nikah mut'ah ni nyata haram. Disabitkan oleh hadis yang sahih. Ia telah dinasahkan oleh Nabi SAW selepas peperangan Khaybar. Sebelum itu dihalalkan. Selepasnya diharamkan oleh Nabi SAW. Jadi dalam Syiah ada nikah mut'ah. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ni ada nikah Cina buta kita panggil. Kerana orang beri nama gitu kena sebut begitulah. Macam mana? Kalau tak sebut Cina buta, sebut kambing datang dia tak erti. Jadi yang baliknya kita beri nama atisul musta'ar, kambing datang yang dipinjam. Fa in talaqaha fala junah 'alaihima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah. Maka jika sekiranya dia telah menceraikannya, yakni
suami yang berkahwin yang kedua itu telah menceraikannya, maka tidak menjadi kesalahan kepada keduanya. Bekas suami dan janda dia berkahwin semula. Tuhan kata tidak menjadi kesalahan. Menunjukkan orang yang telah bercerai 3 kali setelah berkahwin lain dibenarkan oleh syarak. Ayat ini menguatkan lagi hujah mazhab Syafi'i bahawa perkahwinan itu sah. Perkahwinan itu sah. Cuma pergi buat syarat-syarat itu tidak betul. Syarat itu dihapuskan. In zanna an yuqima hududallah. Jika sekiranya kedua-dua pihak itu kuat, percaya, boleh menegakkan sempadan-sempadan Allah Ta'ala. Yakni kewajipan suami dan isteri. Suami ada kewajipan dia, isteri ada kewajipan dia. Dua-dua tu ada kewajipan berlaku. Dan perkara ini